Hari ini kita akan masuk bab 9 iaitu sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi dunia. Dan bab ini kita akan belajar taburan sumber semula jadi yang terbahagi kepada dua iaitu sumber tenaga bahan bakar dan sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga bahan bakar ni merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui dan akan habis seperti petroleum, arang batu dan gas asli, manakala sumber tenaga alternatif seperti biomas, angin, air dan sebagainya merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Di sini kita boleh tengok sumber tenaga bahan bakar iaitu sumber semula jadi utama di dunia iaitu di Arab Saudi. Okey. Seterusnya kita boleh tengok sumber tenaga angin. Okey, sumber tenaga angin ni di negara Belanda. Kemudian kita tengok sumber tenaga biomas yang giat dijalankan dan utama di dunia iaitu di India. Seterusnya kita lihat sumber tenaga suria di negara maju iaitu di Jepun, menggunakan tenaga suria yang utama di dunia. Manakala sumber tenaga geotermal pula merupakan sumber tenaga utama di Iceland. Mari kita lihat peta dunia di mana kedudukan taburan sumber semula jadi di dunia. Kita mulakan dengan geotermal di Iceland, kemudian tenaga angin Belanda, seterusnya tenaga ombak di Perancis. Sumber tenaga utama dunia iaitu sumber bahan bakar petroleum di Arab Saudi. Seterusnya kita tengok sumber tenaga bahan bakar utama dunia gas asli di Amerika Syarikat. Seterusnya sumber tenaga bahan bakar arang batu di Rusia, itu kedudukan Rusia dalam peta dunia. Kemudian kita tengok tenaga suria di negara maju iaitu negara Jepun. Itu kedudukan Jepun di peta dunia. Kemudian taburan sumber semula jadi air, tenaga air iaitu tenaga alternatif. Kemudian tenaga biomas di India. Sekarang kita masuk subtopik seterusnya, krisis sumber semula jadi di dunia. Krisis ni terjadi apabila berlaku penerokaan sumber semula jadi secara berterusan dan tidak terancang. Mengakibatkan kesan kepada ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Baik, kita tengok satu persatu. Kesan kepada ekonomi, pendapatan negara tak menentu. Kemudian kenaikan harga sumber. Apabila sumber tak ada, jadi harga pun akan naik. Kemudian peningkatan kos sara hidup, kuasa beli menjadi lemah. Kesan kepada politik. Krisis ni akan menjadikan perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi. Contoh, kalau sesebuah negara tu ada sumber semula jadi yang banyak, maka akan terjadinya perebutan kuasa antara sebuah negara itu dengan negara yang lain dan juga berlaku konflik politik dalam sebuah negara. Krisis ini juga akan memberi kesan kepada masyarakat iaitu akan berlaku peningkatan kadar kemiskinan. Seterusnya, meningkatkan kadar keburukan, maka akan wujud masalah sosial. Krisis kepada alam sekitar pula akan menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar. Flora dan fauna akan musnah dan sumber semula jadi pula akan semakin berkurangan. Krisis tu apa? Krisis tu merupakan keadaan yang tidak stabil di mana terlalu banyak eksploitasi dan penerokaan sumber semula jadi mengakibatkan kekurangan sumber. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.